2. Sama-sama kita ulangi bagaimana sebutan bagi setiap huruf-huruf hijaiyah ini. Okey, tuan-puan sama dengan saya. Saya harap tuan-puan nampak. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ha, hamzah, ya. Okey, itu adalah nama-nama bagi huruf hijaiyah. So hari ini kita masuk ke sesi pengajian, iaitu huruf yang hampir sama pada tulisan. Okey, untuk pengajian ini kita nak memastikan kita benar-benar dapat membezakan bentuk tulisan huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf hijaiyah ni tuan-puan, dia ada huruf-huruf yang hampir sama pada sudut tulisan, dan sekiranya kita mengalami masalah daripada sudut untuk mengenal huruf-huruf ini daripada sudut tulisannya, maka ia akan membawa kita kepada kadang-kadang kita tertukar sebut nama huruf itu. Kadang-kadang kita tertukar sebut huruf itu. Kadang-kadang mungkin kita tertukar sebut ghain ke sebut ain. Sepatutnya kita sebut dengan gha, tetapi kita tersebut dengan a. Kadang-kadang sepatutnya kita sebut dengan kha, tetapi kita tersebut dengan ha. Tertukar daripada huruf kha kepada huruf ha. Kadang-kadang kita tertukar daripada huruf ta kepada huruf tha. Kadang-kadang kita tertukar daripada huruf zai kepada huruf ra. Kenapa kita boleh tertukar huruf-huruf ini, tuan-puan? Kerana masalah kita belum benar-benar menguasai huruf-huruf itu, belum benar-benar mengenal huruf-huruf tersebut, terutama daripada sudut tulisannya. Kalau kita flashback balik zaman-zaman kita kecil dulu, ataupun mungkin kita ada kawan-kawan atau sesiapa saja yang kita lihat mereka ni kadang-kadang ada masalah, bukan tak kenal huruf langsung, tetapi ada masalah tertukar huruf. Okey, tertukar huruf. Sepatutnya disebut dengan sa, dia tersebut dengan sya. Sepatutnya disebut dengan sa, dia tersebut dengan ta. Kenapa dia boleh tertukar huruf? Kerana mereka belum benar-benar menguasai huruf tersebut daripada sudut tulisan. Mereka belum benar-benar menguasai huruf tersebut daripada bentuk tulisannya. Itu yang menjadikan kadang-kadang akan berlaku tertukar huruf. Jadi bila saya kata tertukar, bukan sengaja tukar. Kalau sengaja tukar, maka hukumnya haram lagi berdosa, dan wajib ia membetulkan kembali apa yang kesalahan yang ia lakukan. Tetapi kalau saya kata tertukar, maksudnya dia tak sengaja tukar atas faktor dia terlupa huruf tersebut huruf apa, atas faktor dia mungkin baca laju, tetapi bukan dia tak kenal, tetapi baca laju kadang-kadang mata tak awas, atau apa jua faktor, asalkan ia tertukar atau tak sengaja tukar, maka pada ketika itu terangkat kesalahannya. Okey, pada ketika itu terangkat kesalahannya. Sepatutnya ia akan berdosa, tetapi terangkat kesalahannya atas faktor ia tidak sengaja atau tidak tahu, atau dia masih lagi dalam proses belajar. Okey, tuan-puan. So kalau kita lihat di sini, huruf pertama ni huruf macam huruf alif. Huruf alif yang ni hamzah wasal. Okey, ni alif, ni hamzah wasal. Beza alif dengan hamzah wasal ni, huruf alif ni dia tidak boleh berada di awal kalimah.
dia hanya boleh berada di tengah kalimah dan hujung kalimah sahaja. Tetapi hamzah wasal pula dia hanya boleh berada di awal kalimah. Dia tak boleh berada di tengah kalimah dan tidak boleh berada di hujung kalimah. Kalau kita perhatikan di atas hamzah wasal ni ada kepala sad. Ini kepala sad tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, okay, ni huruf sad. Nampak tak? Dia ambil kepala dia ni, kepala sad ni dia letak kat atas ni. Yang bermaksud sili ataupun sil, iaitu sambung. Jadi hamzah ini hamzah wasal. Jadi saya tak cerita pasal saya taklah cerita detail berkenaan dengan hamzah wasal ni, ciri-ciri dia apa, apa dia punya tugas dia, apakah hamzah wasal itu, dan alif apa dia punya tugas dia. Saya tak cerita mendalam, saya tak cerita berkenaan dengan alif secara mendalam. Saya hanya masuk kepada bagaimana kita nak bezakan di antara huruf-huruf yang hampir sama pada tulisan ini. Itu dia punya learning point dia. Okay, so kalau tuan-puan nampak di sini, sini hamzah wasal yang ada kepala sad ke atas hanya berada di awal kalimah. Dan ini adalah alif yang tidak boleh berada di awal kalimah tetapi berada di tengah kalimah atau hujung kalimah. Okay, selesai untuk dua ni, satu hamzah wasal, satu alif. Kemudian kotak yang kedua ni adalah huruf ba, ta, sa. Okay, bezanya adalah pada titik tuan-puan. Huruf ba titik dia di bawah, huruf ta titik dia ada di atas tetapi 2 titik sahaja, dan huruf sa titiknya di atas tetapi 3 titik. Tuan-puan kena ingat ni. Okey, kena ingat ni huruf ba, ta, sa. Saya di kelas bagaimana saya membantu anak-anak murid saya ataupun peserta-peserta kami di kelas, bagaimana kita membuat latihan dengan mula-mula kita tengok huruf ni, tengok sekejap dalam 1 minit. Okey, kita tengok dalam 1 minit. Kemudian kita pejam mata, kita tengok 1 minit ni tenung ni sahaja. Yang lain ni semua jangan. Okey, tenung ni kita dah tahu ni hamzah wasal, ni alif. Okey, kita tengok tenung 1 minit, masukkan dalam akal kita, masukkan dalam hati, kemudian kita pejam mata. Pejam mata, kita bayangkan benda ni. So kita akan nampak sekitar kotak ni. Kotak ni kita akan nampak hamzah wasal dan alif ni. Okey, itu step yang seterusnya. Kemudian kita ambil buku tulis, okey, buku tulis, kemudian kita tulis tanpa buka mata. Okey, kemudian kita tulis di atas buku tulis dan tanpa buka mata. Kita tulis hamzah wasal, okey, kemudian kita tulis alif. Kemudian kita tulis pula di mana-mana yang kita boleh tulis. Tulis di udara ke, kita lakarkan di udara, ataupun kita tulis di mana-mana yang kita boleh tulis. Yang penting kalau kita nak ingat, supaya kuat ingat, memang kita kena menulis tuan-puan. Okey, memang kita kena menulis. Kalau kita menghafal Quran, kalau nak lebih ingat, lebih kuat ingatan kita tu, kita kena menulis. Sebab tu tuan-puan, di mana-mana madrasah tahfiz ataupun pusat-pusat pengajian Al-Quran yang ada hafazan Al-Quran, di mana-mana juga college ataupun di mana-mana universiti, terutama kalau di college lah, okey, di college, di universiti ataupun di madrasah-madrasah, mereka akan ada latihan menghafal dan mesti ada latihan menulis. Menulis itulah untuk menguatkan lagi, okey, menguatkan lagi ingatan kita. Okey, selesai ni huruf ba, ta dan sa. Kemudian ni tuan-puan, huruf yang hampir sama pada tulisan, beza pada titik je. Okey, dia punya ni beza pada titik saja. Huruf jim titik dekat tengah, huruf ha tanpa titik, dan huruf kha titik dekat atas. Okey, beza dia pada titik. Ramai orang yang buat dengan kaedah-kaedah mereka yang tersendiri. Bagaimana nak membantu para pelajar dan para peserta dan para pencinta Al-Quran untuk mengenal huruf-huruf ini dengan pelbagai kaedah. Okey, dengan pelbagai kaedah tuan-puan boleh ambil dan manfaatkannya, InsyaAllah. Cuma saya untuk step
kepada bagaimana nak membezakan huruf-huruf yang hampir sama pada tulisan adalah step-step yang biasa sahaja, adalah kaedah-kaedah yang biasa, kaedah yang normal yang biasa kita guna. Saya tidak adalah nak menganalogikan dengan mata satu di tengah, mata satu di atas. Saya tidak menganalogikan. Saya mengambil kepada pendekatan dengan direct sahaja. Yang mana kalau kita lihat di sini, saya hanya direct saja. Sama daripada sudut tulisannya, yang beza hanya pada titik saja. Saya just gitu direct. So tuan-puan, saya harap tuan-puan dapat memahami daripada sudut apa yang saya sampaikan, insya-Allah. Okey, ini huruf jim titik dekat tengah, huruf ha tanpa titik, dan huruf kha titik dekat atas. Okey, hamzah wasal, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Okey, selesai untuk baris pertama. Seterusnya tuan-puan, huruf dal dan huruf zal. Tulisan sama, beza pada titik sahaja. Tulisan sama, beza pada titik sahaja. Kalau kita tak kenal, kita kena usahakan kenal tuan-puan. Kalau kita tak ingat, kita kena usahakan ingat tuan-puan. Kerana orang yang tak kenal huruf-huruf Al-Quran, orang yang tak ingat huruf-huruf Al-Quran, mereka pasti tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau kita cerita pasal tertukar ataupun cerita pasal mungkin sikit-sikit lupa, itu cerita lain. Tapi yang saya maksudkan ini adalah tak kenal secara total, tak ingat secara total. Memang alif sampai ya ni banyak sangat huruf yang dia tak kenal. Mungkin sampai 6, mungkin sampai 7, mungkin sampai 10. Jadi kalau sampai 10 huruf mereka tak kenal dan masih lagi tertukar-tukar, saya percaya tahap ini pada tahap yang betul-betul dasar, yang betul-betul zero, yang mana mereka inilah yang sangat-sangat memerlukan kepada pengajian-pengajian Al-Quran, yang mana tahap mereka ini wajib dibantu dan mereka ini sendiri wajib menyerahkan diri mereka, raga tanggungjawab mereka, masa mereka untuk pergi menuntut ilmu bacaan Al-Quran. Okey tuan-puan, selesai. Okey, dal, zal, dal, zal, beza pada titik sahaja. Okey, kemudian tuan-puan, huruf ra, zai, ra, zai, ra, zai, sama, beza pada titik sahaja. Jadi kalau kita lihat daripada huruf ba sampai huruf zai sini, kalau kita lihat, kalau ba dengan sa dan ta huruf bentuknya sama, beza titik. Jim, ha, kha bentuk sama, beza titik. Dal dan zal bentuk sama, beza titik. Ra dan zai bentuk sama, beza titik. So kita kena banyak ingat di antara tempat-tempat titik itu, berapa adanya, maksud saya ada berapa titik dan di mana titik itu diletakkan pada huruf tersebut. Okey. Seterusnya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, huruf sin dan shin. Okey, tuan-puan yang baru bersama saya mohon tuan-puan agar dapat bantu saya share. Okey, share kita punya live pengajian kita pada malam ni. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Okey, seterusnya tuan-puan, huruf sin dan shin, sama bentuk, beza titik. Okey, daripada sudut tulisan hampir sama, tetapi nak ceritanya sebutan beza, makhraj beza, sifat ada yang sama, ada yang berbeza. Okey, tetapi huruf hampir sama. Tapi sama tak? Tak sama tuan-puan. Hurufnya tak sama bentuknya. Okey, tak sama hurufnya, sama tak sama bentuknya. Maksudnya hurufnya tak sama bentuknya tetapi hampir sama. Kalau sama dia 100% sama. Kalau hampir sama dia tak sama sebenarnya. Sebab apa dia tak sama? Sebab huruf sin tidak ada titik, huruf shin ada 3 titik di atas. Okey, boleh tuan-puan? Makhraj tak sama. Makhraj sama daripada sudut makhraj lidahnya, tetapi secara pengkhususan di mana huruf sin itu dikeluarkan di hujung lidah, secara pengkhususan di mana shin itu dikeluarkan di tengah lidah. Sama pada makhraj am, tidak sama pada makhraj
khas. Okey, selesai untuk sin dan shin. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah share. Seterusnya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Huruf sad dan dad. Okey, huruf sad dan dad. Okey, kita huruf sad dan dad ni kita dah cerita berkenaan dengan nama dia, kita dah cerita berkenaan dengan makhraj dia, kita dah cerita berkenaan dengan ejaan nama huruf tu. Kita dah cerita 3 benda ni, nama dia, kemudian makhraj dia dan juga ejaan nama huruf tu kita dah cerita muka surat pertama. Hari ini tuan-puan kita nak kenali bagaimanakah bentuk sad dan huruf dad itu. Bagaimana kita nak bezakan huruf sad dan dad itu. Okey, yang pastinya huruf sad dan dad ini tuan-puan dia punya sebutan tak sama. Sebutan tak sama, makhraj tak sama, sifat ada yang sama, ada yang tak sama. Maka sebutannya tak sama tetapi tulisannya hampir sama. Tapi sama tak tuan-puan? Tak sama. So huruf sad adalah huruf yang tak ada titik, huruf dad adalah huruf yang ada titik. Okey, so kalau kita tak ingat, takut-takutlah, saya bagi contoh. Waladhdallin. Okey, ad-dallin itu adalah menggunakan dad. Kita pun tertukar dad kepada sad. Mungkinlah, mungkin, tapi Al-Fatihah saya rasa semua pasti kenal. Walaupun mereka kadang-kadang di tempat-tempat yang lain, di surah-surah yang lain ataupun di bacaan-bacaan yang lain selain Al-Fatihah, mereka mungkin tertukar-tukar. Kadang-kadang tertukar sad kepada dad. Tetapi bila Al-Fatihah, mereka akan ingat. Ingat bukan kerana mereka ingat sad dan dad, tapi ingat kerana mereka sedia kala menghafal surah Al-Fatihah itu. Tapi kalau kita tersebut walassallin, maka bila tertukar huruf ni tuan-puan, implikasi je. Implikasinya, kesan daripada tertukar huruf ini tuan-puan, daripada sudut bacaan dia rosak. Okey, saya cerita tertukar huruf tuan-puan. Saya bukan cerita sengaja tukar. Sengaja tukar memang hukum dia haram dan berdosa. Okey tuan-puan, bila sengaja haram dan berdosa. Bila tak sengaja, maksudnya tertukar. Okey, kalau sengaja tukar haram dan berdosa. Okey, dan wajib ia membetulkan balik apa yang ia sengaja buat, sengaja tukar itu. Tetapi kalau tertukar ni tuan-puan, okey, dia cerita haram tetap haram, tetapi dia ada berdosa, ada tak berdosa. Okey, itu cerita nanti tuan-puan. Haram tetap haram, tapi ada berdosa, ada tak berdosa. Bagaimana haram yang berdosa? Bagaimana haram tak berdosa? Okey, haram yang berdosa kalau ia membuat sesuatu bacaan yang mana ia tak belajar. Ia tak belajar, dia tak pergi menuntut ilmu, maka dia buat sesuatu yang tanpa ia pelajari, ataupun dia bukan dalam proses belajar dan memang dia buat dan ikut dia tanpa dia pergi belajar, ataupun tanpa ia belajar dalam proses pembelajaran, maka itu haram berdosa. Tetapi tuan-puan, sekiranya kita dalam proses pembelajaran, maksudnya kita telah belajar daripada sekian-sekian guru, kita telah belajar daripada sekian-sekian tempat, tetapi masih lagi dalam proses pembelajaran, dan pada tempat itu kita tak tahu lagi cara sebutnya, ataupun kita belum belajar lagi ke tahap itu, maka pada ketika ini haram tetapi tidak berdosa dan terangkat kesalahannya tuan-puan. Maka bila terangkat kesalahannya, maka akan dimaafkan kerana ia dalam proses pembelajaran. Okey, itu cerita pasal hukum al-lahan. So hukum al-lahan ni hukum kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ini cerita nanti, saya dah termasuk dekat situ. So saya nantilah kalau ada masa kita akan masuklah insya-Allah. So implikasi kesilapan daripada kita
kita tertukar huruf. Kesilapan tertukar huruf ni, satu, dia sama ada dia mengubah makna daripada maknanya yang asal kepada maknanya yang lain. Sama ada maknanya yang lain itu membawa maksud makna yang baik ataupun makna yang buruk. Okey, itu satu. Yang kedua, ia tidak mengubah dia mengubah makna dengan hilang makna asal. Okey, dia mengubah makna dengan hilang makna asal. Maksudnya kalimah yang ia tertukar itu tidak ada maksud di dalam bahasa Arab tu, tak ada maksud. Begitu tuan-puan. Okey, so di implikasinya kat situ, sama ada dia mengubah makna ataupun dia tak mengubah makna ataupun dia menghilangkan makna. Pun begitu, dia mengubah makna ke, dia tak mengubah makna ke, dia menghilangkan makna asal ke, dan kalau ia mengubah makna, sama ada makna itu bertukar kepada makna yang baik ataupun makna yang buruk, ia tetaplah merosakkan dan mencacatkan bacaan. Okey, tuan-puan, selesai untuk sad dan dad. Okey, seterusnya tuan-puan, huruf ta dan za. Okey, ta dan za. Okey, ta dan za. Beza pada apa tuan-puan? Beza pada titik sahaja. Ta tak ada titik, za ada titik. Okey, boleh tuan-puan? Seterusnya tuan-puan, huruf ain dan ghain. Okey, ain dan ghain. Beza pada apa tuan-puan? Beza pada titik sahaja. Okey, beza pada titik sahaja. Ain tak ada titik, ghain tak ada titik. So daripada ba sampai ghain, kalau kita perhatikan, huruf-huruf yang hampir sama pada tulisan ni adalah beza pada titik sahaja. Okey. Kemudian huruf fa, qaf. Fa, qaf pun sama tuan-puan. Bentuk dah hampir sama dah, tetapi titiknya berbeza. Okey, kalau di sini tuan-puan akan lihat kat sini, huruf tiga huruf ni huruf yang berbeza, tetapi ia berada di tengah kalimah dan ia hampir sama juga. Kalau kita tak perhatikan betul-betul, kita barangkali mungkin tertukar huruf-huruf ini. Mungkin tuan-puan memang orang yang dah memahami ataupun dah menguasai dan tidak ada masalah tak kenal huruf. Tetapi kalau tuan-puan flashback balik, dulu saya pernah, sebelum ke tahap ini, saya pernah belajar dan saya pernah mengalami masalah tak kenal huruf ni. Semua orang tuan-puan, semua orang, kita semuanya pernah mengalami masalah tak kenal huruf, pernah mengalami masalah tertukar huruf, pernah mengalami masalah nak menghafal atau mengingat huruf. Cuma tuan-puan, bila dan pada kadar, mungkin pada kadar yang lama ataupun pada kadar yang sekejap ke atau bagaimana, itu berbeza. Okey, yang penting pasti tuan-puan, tidak ada orang yang lahir-lahir terus dia boleh berjalan. Tak ada orang yang lahir-lahir terus dia boleh berlari. Tak ada orang yang lahir-lahir terus boleh bercakap. Okey, kalau ada, wallahu taala a'lam. Tetapi begitulah kita tuan-puan, sebelum kita nak mengingat alif sampai ya, pasti kita tak ingat dulu. Itulah masalah kita tak kenal, itulah masalah kita tak ingat. Okey, seterusnya tuan-puan kat sini huruf ta dan huruf ha. Okey, ha hamzah, huruf ha simpul ya, huruf ha simpul, ini ta marbutah, ini ha simpul, ini ta marbutah, ini ha simpul. Okey, beza ta marbutah dan ha simpul ini sedikit gambaran dan sebagai ilmu tambahan pengetahuan untuk tuan-puan. Tak marbutah tuan-puan hanya berada di akhir kalimah, tetapi huruf ha dia boleh berada di awal, tengah dan hujung kalimah. Okey, dan persamaan di antara huruf ta dan huruf ha ini adalah persamaannya daripada sudut sebutannya yang sukun. Kalau ha disebut dengan bentuk sama, cara bunyi sama, begitu juga ta marbutah, kalau dibunyikan sukunnya bentuknya sama, dia akan sebut dengan hamzah. Okey, ta marbutah belakang tu kan, hamzah, sama bentuk bunyinya. Okey, itu persamaan di antara ta marbutah dan ha. Tetapi daripada sudut nama beza.
daripada sudut makhraj beza, daripada sudut bentuk tulisannya tu pun berbeza. Okey, begitu juga di sini tuan-puan. Kalau di sini ia secara tersendiri ditulis tak marbutah, dan mungkin sebelumnya huruf-huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf tak marbutah ni, seperti huruf ra, huruf zai, huruf alif, huruf waw, huruf dal, huruf zal. Okey, ni huruf-huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya, maka dia akan jadi hurufnya ta marbutah ditulis begini. Begitu juga dengan ha ditulis begini. Manakala bawah ni adalah huruf-huruf yang sebelumnya itu bersambung, boleh bersambung, seperti huruf ta bertemu dengan ta marbutah, maka ta marbutah tu akan ditulis begini, dan ha itu akan ditulis begini. So beza ta marbutah dan ha adalah beza daripada sudut makhraj, beza sifat, ada yang sama, ada yang beza. Okey, kemudian daripada sudut tulisan ia tetap berbeza, ada yang titik dan hak tak ada titik. Okey, dan juga daripada sudut tempat di mana ia ditulis, boleh ditulis. Kalau hak boleh ditulis di awal, tengah, hujung, tapi tak marbutah tidak boleh ditulis melainkan hanya di hujung kalimah sahaja. Okey, selesai untuk hari ini tuan-puan, huruf-huruf yang hampir sama pada tulisan alif, pula hamzah wasal, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf. Kaf tak ada tuan-puan di sini. Kaf, ain, ghain, fa. Okey, kalau dia dua titik atas dia jadi qaf. Okey, ta marbutah, ha, ta marbutah dan ha. Simple tu lah. Okey, selesai untuk malam ni tuan-puan, huruf yang hampir sama pada tulisan. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan semoga tuan-puan istiqamah di dalam mempelajari dan menuntut ilmu bacaan Al-Quran ini tuan-puan. Kita jangan sampai kita dalam hidup kita tidak pernah untuk rasa dan tidak pernah untuk paksa diri, tidak pernah untuk kita mempelajari bacaan Al-Quran dan tidak pernah untuk kita membaca Al-Quran. Jangan pernah begitu tuan-puan. Mesti kita kena ada rasa tanggungjawab dalam diri untuk pergi belajar, pergi menuntut, dan ada rasa untuk membaca Al-Quran, dan mesti kita kena buat benda-benda ini tuan-puan, kerana Al-Quran merupakan salah satu daripada rukun iman dan merupakan pegangan dan akidah kita. Okey, kalau kita ada rasa, tak ada rasa, maksud saya tak ada rasa nak buka Al-Quran, tak ada rasa nak pergi baca Al-Quran, tak ada rasa dah tahu tak pandai baca, dah tahu baca masih tak betul, dah tahu baca masih lagi belum sempurna, tapi tidak pernah rasa nak belajar Al-Quran, atau tidak pernah rasa nak pergi menuntut ilmu Al-Quran, maka pada ketika itu akidah, pegangan kita, iman kita pada beriman kepada kitab ada masalah tuan-puan. Jadi sangat bahayalah, sangat bahaya. Dan sekiranya kita dapati orang-orang yang terdekat dengan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita tuan-puan, mereka ni mungkin kita lihat mereka ni perlu untuk pergi belajar menuntut ilmu Al-Quran, menuntut ilmu bacaan Al-Quran, dan mereka ni sangat-sangat wajib pergi belajar, kerana pada tahap yang mereka itu sebenarnya belum boleh mampu membaca Al-Quran, belum boleh lagi membaca Al-Quran dengan baik, dengan tepat makhraj dan sifat-sifatnya, sebutannya, lahjahnya, lagunya. Maka pada ketika itu kita mesti ada rasa tanggungjawab untuk membantu mereka. Kalau isteri dapati suami begitu, tolong carikan kelas-kelas pengajian Al-Quran di sekitar mana pun, tak kisah online ke offline ke, bantu dia untuk dia pergi belajar. Itu tanggungjawab kita tuan-puan. Okey, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Kita dapati suami kita tak boleh baca Quran,
dan kita dapati suami kita tak nak baca Quran ataupun tak terbuka nak baca Quran, kita kena bantu dia. Kita kena bantu dia untuk dia pergi belajar membaca Al-Quran. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita mencuri, wallahu wa na'udzubillah, orang-orang yang mencuri, tuan-puan, dia telah melakukan satu dosa yang besar, kesalahan yang besar, maka taubatnya dia kena berhenti mencuri. Dia kena menyesali dan dia kena merasai bahawa mencuri itu adalah suatu yang dimurkai Allah. Dia kena merasai menyesal kerana dia telah melakukan perbuatan mencuri. Itu taubat bagi orang mencuri. Orang yang berbohong, tuan-puan, maka begitu juga hal keadaan dia. Dia bertaubat dengan berhenti membohong, berhenti berbohong, berhenti daripada ia berkata dusta, dan ia mesti menyesali dan dia mesti berazam untuk tidak berbohong lagi. Okey, itu taubat bagi orang berbohong. Tetapi taubat bagi orang jahil, orang yang tak tahu, taubat bagi mereka yang tak boleh baca Quran lagi, taubat bagi mereka yang tak boleh mengenal huruf, taubat bagi mereka yang tak mampu nak baca Quran dengan baik adalah pergi menuntut ilmu. Ini taubat bagi mereka yang tak tahu, yang tak pandai baca Quran lagi, yang baca Quran masih salah lagi. Okey, tuan-puan, selesai untuk malam ni, dan nasihat saya tadi adalah terutamanya untuk diri saya sendiri. Semoga Allah mengampunkan kita semua, semoga Allah melindungi kita daripada segala wabak dan segala bencana dan segala perkara-perkara yang tak diingini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kita dan mengurniakan kita rahmat dan kasih sayangnya dan menaungi kita di antara bersama dengan orang-orang yang Allah naungi di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Jumpa lagi, tuan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairal jazak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.